Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke dalam segmen saya, dalam segmen Refleksi Muallimah Adrina RMA seperti biasa pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Alhamdulillah. Sudah pun lalui 3 hari untuk minggu ni. Jadi semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sentiasa dipermudahkan segala urusan kan. Hari pertengahan ni orang tunggu sebenarnya hari Jumaat. Sentiasa Rabu hingga Jumaat. Jadi hari ni dah masuk pertengahan minggu dah. Nanti hari Jumaat, kemudian Sabtu Ahad, kemudian ke minggu seterusnya. Jadi semoga semuanya sentiasa dipermudahkan segala urusan, semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang baik kan, sentiasa dilindungi Allah dalam pilihan Allah selalu, insya-Allah. Jadi seperti biasa kita akan lakukan sedikit refleksi mengenai sesi pembelajaran kita di Umar Z Center pada hari semalam dan juga hari ini, insya-Allah. Jadi seperti yang telah sedia maklum sebelum ni, sekarang ni kita sedang mengadakan pentaksiran progresif murid yang kedua untuk murid tahun 1 hingga tahun 6, insya-Allah. Untuk sesi pagi murid tahun 1 hingga tahun 3 dan untuk sesi petang murid tahun 4 hingga tahun 6. Jadi alhamdulillah untuk hari Senin lalu kita dah pun fokus kepada pentaksiran hafazan untuk murid tahun 1 dan 2, dan manakala untuk murid tahun 3 dan tahun 6 hafazan dan juga jawi. Dan kemudian masuk pada hari Selasa dan Rabu ni, alhamdulillah murid-murid dah pun menjalani pentaksiran jawi untuk tahun 1 dan 2, membaca dan menulis. Jadi keseluruhannya alhamdulillah. Dalam jawi ni sebenarnya jawi ni nampak perkembangan yang meningkat nampak peningkatan yang baik. Tu ayat betul, peningkatan yang baik dalam subjek jawi ni. Nampak improvement masing-masing, mengeja, membaca. Alhamdulillah, insya-Allah. Selepas ni murid-murid boleh teruskan lagi usaha untuk lebih betul-betul memahami tulisan jawi kan, dan membaca jawi, perkataan jawi yang panjang, kemudian masuk ke ayat-ayat petikan yang panjang, sebuah cerita ataupun sebuah buku berkaitan jawi. Jadi insya-Allah murid-murid ni boleh pergi jauh. Sebenarnya murid ni mampu sebenarnya untuk memahami subjek-subjek yang kita pelajari. Contohnya jawi, alhamdulillah setelah banyak latihan dilakukan, setelah banyak kita bimbing murid-murid ni, nampak peningkatannya, insya-Allah. Jadi untuk jawi, kemudian kita juga berkaitan tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ni memang kita kena banyak melakukan peningkatan selepas ini. Untuk murid-murid tahun 3 hingga tahun 6, alhamdulillah dari segi nombor mereka dah pun memahami nombor asas nombor 1 hingga nombor 10. Tetapi ada sedikit mungkin kesalahan ejaan kan. Ejaan tu terconfuse, sa ke sa, sin ke sa. Sebut tahu tapi nak eja tu susah. Jadi untuk tahun 1 dan tahun 2 masih lagi perlu tingkatkan dari segi nombor, dari segi nombor dalam tulisan rumi dan nombor tulisan jawi, macam mana beza dia. Kemudian berkaitan tentang asas nombor 1 hingga 10 pun mereka perlu ditekankan lagi. Kerana kita selalu dedahkan dengan lagu, mereka suka nyanyi, tapi bila kita cuba menguji dengan memberikan satu nombor dan sebutkan bahasa Arabnya kan, bahasa Arabnya ataupun bahasa tulisan ruminya, sebutkan nombornya, mereka masih lagi perlu banyakkan latihan dan juga bimbingan, insya-Allah. Tak mengapa, memang bahasa Arab ni adalah bahasa asing yang bukan menjadi tak sebatin lagi dalam jiwa. Walaupun kita selalu solat, kita selalu baca Quran, semua dalam bahasa Arab, tetapi untuk memahami bahasa Arab tu sendiri memang perlukan masa. Jadi insya-Allah kita mula ni akan fokus kepada nombor dulu. Betul-betul dah faham nombor, baru kita akan masuk sikit-sikit
berkaitan tentang vocab ataupun perbendaharaan kata dalam bahasa Arab ni, insyaAllah. Dan daripada mereka tak tahu, walaupun banyak, tapi tak apa, kita cuba sikit-sikit. Kenapa murid-murid ni seronok dan boleh faham sendiri bagaimana bahasa Arab ni, apa maksud perkataan bahasa Arab, apa nama benda dalam bahasa Arab, nama hari dalam bahasa Arab, kan nombor tu sendiri asas untuk mereka selalu mengira. Dalam bahasa Arab pun kita akan tekankan, insyaAllah. Itu untuk bahasa Arab. Kemudian kita ada juga lakukan pentadsiran berkaitan akhlak melalui kuis online. Jadi keseluruhan akhlak ni masih lagi, walaupun akhlak ni adalah satu benda yang macam sebenarnya senang. Akhlak senang untuk kita pelajari, senang untuk kalau kita betul-betul memahami, kalau kita betul-betul baca dengan teliti dan kita jawab dengan fokus. Sebenarnya akhlak ni sangat senang untuk kita lakukan, lagi-lagi dalam pentadsiran secara online, secara kuis online ni. Tetapi masih lagi perlu ditingkatkan. Jadi insya-Allah mungkin selepas ini kita akan cuba untuk menambah baik dalam subjek akhlak ni melalui praktikal, iaitu murid-murid ni mungkin kita akan ajak mereka bercerita ataupun lebih banyak berlakon, bercerita untuk mereka sendiri bercakap apa yang mereka faham tentang sesuatu adab ataupun subjek akhlak, topik atau tajuk berkaitan subjek akhlak yang mereka pelajari, insya-Allah. Kemudian kita ada juga pentadsiran subjek jawab tajwid. Jadi alhamdulillah tajwid ni ada sedikit peningkatan sehingga kita mudahkan mereka untuk menjawab. Dan sebenarnya tajwid ni adalah salah satu latihan juga, yang mana secara tidak langsung tajwid ni kita sebenarnya memerlukan tajwid ni sewaktu kita membaca Al-Quran, membaca surah, membaca bacaan dalam solat. Sebenarnya tajwid ni adalah penting sebenarnya, tapi memang sikit-sikit. Sebenarnya tajwid ni bermula daripada darjah 3, jadi dari 1 darjah 2 masih lagi belum belajar tentang subjek ni. Jadi darjah 3 permulaan untuk belajar tajwid, makhraj huruf, sebutan huruf, bagaimana kita nak mereka ingat huruf tu keluar daripada mana. Contohnya daripada rongga mulut, huruf alif, waw, ya. Kemudian kalau bibir, ba, mim, waw, fa. Kemudian kalau halkum ada 6 huruf, hamzah, ha, kha, ain, mim, ha. Kemudian kalau daripada lidah, sa, za, ta. Dan yang pada bahagian lidah ni lah yang banyak huruf-hurufnya. Dan juga ada pada bahagian hidung banyak tekankan kepada mim dan nun. Seperti mim dan nun syaddah, kita kaitkan pula dengan tajuk seterusnya, mim dan syaddah inna, contohnya inna, yang mana mim dan nun syaddah ni kita sebut keluar daripada rongga hidung. Jadi perlu dengung sebanyak 2 harakat. Jadi untuk permulaan mungkin agak sukar, tapi kita perlu cuba praktikkan mereka sambil memahami, sambil kita ajar mereka perlu mencari, kan. Kita akan cuba untuk aplikasikan, praktikkan apa yang mereka pelajari dalam tajwid ke dalam Al-Quran yang mereka selalu baca, ke dalam surah-surah yang mereka selalu baca. Contohnya berkaitan nun dan musyaddah, mereka perlu cari dalam surah yang mereka pelajari di mana nun syaddah, berkaitan idgham, berkaitan mad dan sebagainya, untuk mereka betul-betul faham dan mereka boleh mengamalkan dalam bacaan mengaji, bacaan solat, bacaan Quran, hafazan dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian kita ada juga lakukan pentadsiran tauhid. Jadi untuk murid-murid tahun 3, alhamdulillah mereka dapat menjawab dengan baik, kerana kita selalu ingatkan mereka tentang Rasul, mana Rasul ni, apa maksud Rasul, dan apa beza Rasul dengan Nabi, apa tugas mereka, apa beza tugas mereka, dan Rasul ni ada berapa yang wajib diketahui. Kemudian Rasul Ul Azmi itu apa,
Dan Rasul Ulul Azmi ada berapa? Apa ceritanya? Contohnya Rasul Ulul Azmi ada 5. Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan Muhammad. Jadi Nabi Nuh apa ceritanya? Nabi Ibrahim apa cerita? Musa, Isa dan Muhammad. Jadi sebenarnya mereka dah pun selalu didedahkan dengan cerita-cerita tentang Nabi ni kan. Dan bila kita sebut Nabi Ibrahim, mereka ingat Nabi Ibrahim tentang menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Nuh berkata tentang kapal yang mana waktu tu ada banjir yang besar. Kemudian berkaitan dengan Nabi Musa dengan Fir'aun yang mana ada berkaitan dengan tongkat kan. Kemudian kata Nabi Isa diangkat ke langit yang mana Nabi Isa ni lahir tanpa bapa. Jadi orang ingat Nabi Isa ni ada anak Tuhan kan. Tapi dengan izin Allah Nabi Isa diangkat ke langit. Daripada hari kiamat nanti akan diturunkan. Kemudian berkata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini yang selalu kita belajar. Alhamdulillah tu sedikit sebanyak yang kita cuba refresh balik pada murid-murid ni. InsyaAllah akan datang kita akan cuba selitkan cerita-cerita kan. Minta mereka cari sendiri cerita ataupun kita seharikan dan mereka lakonkan cerita untuk mereka lebih faham mengenai Rasul Nabi kan. InsyaAllah. Dan itulah sedikit sebanyak yang kita pelajari dalam pentadsiran. Walaupun pentadsiran peperiksaan dah meningkatkan penilaian, tapi kita sedikit sebanyak ada mengingatkan semula mereka, ulang kaji semula sebelum mula pentadsiran apa yang kita telah belajar dan kemudian melakukan pentadsiran. Jadi dengan harapan semoga murid-murid ni sedikit sebanyak dapat mengulang kaji, dapat mengingati semula apa yang dipelajari sebelum ni dan dapat memperbaiki lagi apa kesilapan yang dilakukan dan dapat memajukan diri lagi untuk menambah baik, melakukan penambahbaikan pada diri mereka untuk terus berusaha untuk belajar, memahami dan juga rajin berusaha tanpa putus asa insyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita lakukan sepanjang 3 hari ini insyaAllah. Jadi terima kasih menonton live saya pada hari ini. Kita jumpa pula pada hari Jumaat insyaAllah. Terima kasih yang menonton. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat pada pukul 8 malam seperti biasa dalam Refleksi Mukadimah Adrina RMA. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.